gelisah ataupun rasa gusar dan juga risau itu mungkin satu perasaan yang boleh diterjemahkan kepada aspek psikologi dan juga aspek kesihatan mental juga. Jadi semasa Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di beberapa kawasan, sudah pasti ia menjejaskan kesihatan mental. Ya, betul. Ini yang sebenarnya menjadikan kita lebih risau dan juga bimbang dengan mereka yang khususnya duduk di lokaliti PKPD. Bagaimanakah mereka terkesan kerana ada yang duduk berkeseorangan dan rasa gelisah ini mungkin menghantui mereka. Jadi kita nak bercerita bagaimana sebenarnya kita harus ataupun boleh menguruskan rasa gelisah ini semasa PKPD. Kita nak bersama dengan Dr. Jamilah Hanum Anwar Qayyum, penolong profesor dan ahli psikologi klinikal Jabatan Psikologi Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syafiqah dan juga Ismail. Terima kasih doktor bersama dengan kami pada pagi ini. Persoalan penting ya. Kita banyak bercerita tentang aspek kesihatan mental. Namun rasa gusar, risau dan juga gelisah itu mungkin ada yang menarifkannya sebagai itu mungkin kebiasaan kepada perasaan seseorang manusia. Tetapi aspek gelisah itu dalam aspek psikologi dan juga kesihatan mental, bagaimana ia diterjemahkan dan juga diberikan pemahaman lebih jelas, doktor? Okay, terima kasih ya Ismail. Itu soalan yang penting sebab Ismail ada cakap tadi apa yang normal, apa yang tak normal kan? Sebab emosi kita memang Tuhan dah jadikan kita semua ada emosi. Contohnya risau, ini adalah emosi fitrah lah. Semua daripada kecil kita memang ada perasaan risau tu. Tapi bila dah masuk perasaan seperti resah, gelisah, risau yang berpanjangan, bimbang, gusar dan perasaan itu berpanjangan, berlarutan sehingga menjejaskan kita punya fungsi kehidupan seharian, ia mula menjadi satu permasalahan lah pada kita, ya. Jadi apa yang membezakan perasaan risau yang biasa-biasa, perasaan risau yang protektif, ya, perasaan risau yang boleh membantu kita dalam kehidupan seharian dengan perasaan risau, resah, gelisah, kebimbangan yang melampau, kegusaran yang tak berhenti, adalah apabila kita dah hilang kemampuan untuk tidur, apabila kita makan pun dah tak menentu, ya. Ini yang menyebabkan perasaan risau tadi tu dah mula jadi tak sihat lah. Itu contoh perasaan risau yang sihat dan perasaan risau yang melampau yang dah bertukar jadi resah, gelisah, bimbang dan dah menjadi masalah psikologi atau kesihatan mental. Doktor, kita mendengar terma-terma seperti stres, depres, fobia, panik dan juga sekarang ni hari ini kita berbicara mengenai gelisah. Adakah terma-terma ini treatmentnya ataupun caranya sama ataupun berbeza? Bagaimana doktor? Okey, terima kasih. Itulah kita ni kaya kan dengan bahasa, banyak definisi, banyak terma-terma dan kadang-kadang ia mengelirukan kita. Berbalik kepada sama ada treatment ataupun intervention yang nak diberi itu berbeza atau tidak berbeza, dia bergantung kepada kalau perasaan kita tu dah melampau sehingga dah jadi klinikal, sehingga dah jadi penyakit, jadi treatment dia memang berbezalah, ya. Tapi saya nak kongsikan sebab kita ada ruang kat sini kan, nak kongsikan apa beza lah, ya, stres lah, risau lah, gelisah lah, bimbang ni, ya. Kalau saya boleh maklumkan, risau ni macam saya cakap tadi, dia normal, perasaan yang tipikal, perasaan fitrah lah yang Tuhan bagi kita untuk jadikan kita terlindung. Kalau kita ada perasaan risau, ya, contoh zaman COVID-19 ni, kalau kita ada risau, kita keluar tak pakai mask, itu bukan sahaja akan menyebabkan kita mungkin dijangkiti COVID-19, tapi kita pun boleh menjangkiti orang lain dengan COVID-19. Jadi risau yang selamat, yang healthy ni, itu memang fitrah yang kita perlu ada. Tapi bila dah bertukar menjadi berterusan perasaan risau tu, kalau kita dah mula risau macam apa akan jadi akan datang, aku ada kerja lagi ke tidak, gelisah lah, bila PKPD ni nak habis, ya, MCO ni tak habis-habis, ya.
Jadi kalau kita terus-terusan macam tu sehingga menyebabkan kita rasa tak boleh nak tidur, makan pun tak menentu, tak daripada exercise tak exercise, daripada kerja tak kerja sedangkan masih lagi ada kerja, dan ini memang dia punya treatment akan berbezalah. Dan kalau kita dapati dia meet beberapa kriteria yang mengatakan dia ni ada penyakit, jadi treatment ini perlulah berjumpa dengan pakar psikologi klinikal, pakar sakit jiwa, ya, ataupun doktor-doktor di hospital lah. Tapi kalau dia stres yang biasa, ya, stres ni pun ada banyak jenis. Stres yang sihat, contohnya bila saya nak ditemu ramah hari ni pun saya ada juga sikit-sikit stres kan. Tapi stres tu stres yang sihat, stres yang menyebabkan saya lebih bersedia untuk ditemu ramah. Tapi kalau lepas saya ditemu ramah oleh RTM, oleh Syafiqah dengan Ismail, lagi 4 jam lepas ni pun saya stres, itu saya kena fikir-fikir balik, ini stres ke resah, gelisah, anxiety, ini penyakit. Dan kalau berterusan, besok pun stres, lusa pun stres, dia siap ada simptom-simptom badan, ya. Contohnya macam saya terdengar saya punya jantung ni duk-dak, 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 mulut saya rasa kering, saya mungkin ada kaki saya rasa menggeletar, tangan saya rasa menggeletar tak habis-habis kan. Itu eloklah kita jumpa doktor, ya. Okay. Mungkin kesan gelisah itu boleh diterjemahkan kepada bagaimana tubuh badan respon ataupun memberikan petanda-petanda kepada gelisah yang diterjemahkan oleh daripada pemikiran kepada kesan fizikal. Doktor, juga persoalan penting. Ada juga penonton kita yang berkongsikan di ruangan Facebook Selamat Pagi Malaysia, Nadi Sri Pagi juga ada bertanyakan gelisah ataupun risau dan juga takut untuk mengambil vaksin. Sudah pastinya kita sedia maklum keadaan orang ni berbeza-beza. Ada yang risau ataupun ada yang takut kepada suntikan dan juga jarum suntikan itu. Jadi bagaimana kegelisahan dan juga kerisauan ini boleh diatasi dan juga boleh diberikan perhatian bukan saja kepada individu itu tetapi juga ahli keluarganya? Okey, itu satu soalan yang menarik. Memang saya dan kawan-kawan pakar sakit jiwa saya pun jumpa ramai orang yang risau dengan jarum suntikan tu, ya, needle phobia. Tapi sebelum tu saya sangat gembiralah bila tadi Puan Amy pun berkata mengenai kebimbangan untuk ambil vaksin ni kan. Dia okey, kenapa kita risau, kenapa kita resah gelisah, kenapa kita tak seronok kot dengan vaksin ni. Saya takrifkan kepada satu benda yang utama, ya, iaitu kemahuan kita ni sebagai manusia untuk memastikan banyak benda. Ya, kita nak kepastian 100% yang vaksin ni mesti kena efektif. 50% tak boleh. Dia kena 100%. Jadi apabila kita mahu kepastian vaksin ni mesti banyak macam ni, kena efektif, barulah kita ambil. Ataupun dia kena 0% side effect, barulah kita nak ambil vaksin. Kemahuan, kehendak kita untuk dapat kepastian yang 100%. Kemahuan, kehendak kita untuk kontrol seboleh-bolehnya segala-gala dalam hidup ni menyebabkan kita akan ada rasa kegusaran, kebimbangan dan kegelisahan itulah, ya. Dia bertitik tolak kepada pemikiran macam tadi Ismail cakap tadi tu dah macam psikologis dah. Dia kata apa yang berlaku dalam pemikiran kita ni akan ditakrifkan dengan kita punya simptom fiziologi badan dan juga kita punya kelakuan. Apabila kita fikir yang aku kena tahu dia mesti 0% side effect, aku mesti tahu dia mesti 100% certain yang dia akan jadi efektif, baru aku akan ambil. Contohnya, apabila kita ada pemikiran-pemikiran macam tu, yang kita nak kontrol segalanya, yang kita nak certain segalanya, ya, dia akan menyebabkan tubuh badan kita bertindak, aku tak nak ambil vaksin. Itu salah satu sebab lah. Ya, dan tadi Ismail dicakap dari segi fobia. Syafiqah pun ada sebut perkataan fobia kepada jarum suntikan, ya. Tak dinafikan kita ada yang takut dengan jarum suntikan, ya. Saya nak kata saya tak takut jarum suntikan pun saya takut juga. Tapi adakah sampai ke tahap fobia? Sebab fobia ni dia punya tahap intensiti dia tu tinggi sikit daripada takut. Sehingga menyebabkan
menyebabkan kita tak nak disuntik ataupun ambil vaksin ni ya. Dan salah satu cara untuk kita bantu mereka yang ada fobia ni ataupun ahli keluarga kita yang kita rasa ada fobia sebab fobia ni lain sikit daripada risau macam tu ya. Yang pertama adalah kalau boleh YouTube pun banyak, saya rasa RTM pun pernah tunjuk cara untuk buat relaksasi ni ya. Kita boleh belajar macam mana nak relakskan badan kita dan fikiran kita lah. Relakskan badan kita dengan contohnya pernafasan yang lebih perlahan, pernafasan yang lebih dalam ya. Relakskan dulu kita punya pemikiran sebab bila badan kita ni agitated atau gelisah, fikiran kita sebenarnya laju, dia proses laju, badan kita pun jadi tertekan ya. Jadi macam mana nak bantu relax tu yang paling efektif ya, dah ada evidence banyak dah dalam kajian ya, walaupun bunyinya klise tapi pernafasan perlahan dan dalam teknik relaksasi seperti stretching ya, dan juga teknik imajinasi, relaksasi imajinasi, membayangkan keadaan yang indah-indah, itu sebenarnya boleh membantu untuk kita manage kerisauan kita terhadap jarum suntikan. Baik doktor, jika tadi doktor ada kongsikan tanda-tanda kegelisahan seperti tekak rasa kering, jantung dubdap-dubdap, kaki bergoyang-goyang ataupun bergetar, tapi tanda-tanda itu lebih senang untuk kita lihat pada mereka yang dewasa. Tetapi bagaimana pula dengan kanak-kanak? Sebab kita faham sekarang ini mereka yang berada di kawasan PKPD, anak-anak ini tidak dapat ke sekolah, masih lagi PDPR. Lepas tu tidak dapat bermain di luar, tidak dapat berjumpa dengan rakan sebaya. Bagaimana ibu bapa boleh mengenal pasti bahawa anak mereka sebenarnya sedang mengalami kegelisahan dan apakah solusi untuk ibu bapa ini, doktor? Terima kasih Syafiqah ya, ingatkan pasal anak-anak kita ya. Bukan kita yang dah berusia ni sahaja. Minta maaf mungkin Syafiqah belum berusia seperti saya lagi. Bukan kita yang dewasa ni sahaja. Hampir ke situ. Hampir, doktor. Okey, bukan kita yang dewasa ni saja yang terkesan ya. Kalau ibu bapa tu dia punya rezeki telah terhenti, sudah pastilah anak-anaknya pun terkesan. Tak perlu sampai rezeki terhenti, tengok mak bapak stres dekat rumah bekerja, work from home depan komputer pagi sampai ke pagi esoknya pun sebenarnya akan memberi kesan kepada anak-anak kita. Dan betul Syafiqah, anak-anak kita ni dia punya vocab ya, dia punya bahasa, perbendaharaan katanya tak sebanyak kita orang dewasa. Jadi kadang-kadang dia tak serti nak sebut contoh anak saya nama Omar dan Nisa Omar stres lah mak. Dia mungkin tak pandai nak sebut. Omar gelisah, resah, bimbang, takut lah mak. Takut mungkin dia pandai lah sebab itu biasa ya. Dekat sekolah mungkin ada perkataan risau, perkataan takut. Tapi kalau dah sampai tahap dia mengganggu sistem fungsi badan tu kan. Jadi apa yang saya boleh sarankan ibu bapa, cuba tengok-tengok kalau anak-anak tu tiba-tiba kalau dulu dia relax-relax tapi sekarang ni dia dah mula nak mengamuk. Atau dia dah mula macam menunjukkan yang dia stres dengan kalau dulu tak pandai nak baling handphone, sekarang dah baling handphone. Kalau dulu tak reti ni nak pijak-pijak ataupun unjuk-unjuk kaki tu kan, trump dia feet tu kan. Kalau dulu tak ada pun mengadu sakit perut, tapi sekarang dah mula mengadu sakit perut. Kalau dulu tak pandai sebut perkataan sakit kepala, sekarang tiba-tiba dah kata macam ada pening-pening ataupun tak best lah bahagian kepala ni. Kalau dulu tak pernah cakap tak boleh tidur, sekarang ni kata macam susahlah nak tidur. Ini adalah simptom-simptom fiziologi badan yang anak tu nak bagi tahu sebenarnya berlaku perubahan emosi. So anak-anak ni dia lebih aware dengan apa yang berlaku kepada badan dia. Jadi dia akan sampaikan kepada ibu bapa simptom-simptom fiziologi ni tadi. Walau bagaimanapun, penting untuk saya ingatkan kalau ibu bapa tidak ada masa di rumah untuk memberi ruang perhatian untuk mendengar benda ni, kita akan terlepas pandang. Ya, seperti yang kita tadi dengarlah kan, kita punya doktor sekarang ni masa sangat limited dekat rumah. Jadi saya mengharapkan support system kepada doktor-doktor barisan hadapan kita tu untuk sama-sama membantu lihat-lihat anak-anak barisan hadapan kita ni agar terpelihara emosi dan juga fizikal mereka.
Okey, perkara tentang gelisah ini juga boleh diterjemahkan kepada overthinking. Ya, sudah pasti sesuatu perkara itu kita disarankan dalam Islam sendiri adalah untuk bersederhana, walaupun dalam corak pemikiran kita sendiri. Set tingkah laku yang diterjemahkan apabila overthinking itu, resah gelisah itu akan menyebabkan satu perubahan kepada tubuh badan. Jadi persoalan-persoalan penting, doktor, bukan sahaja mereka yang gelisah, takut kepada paparan tentang peningkatan kes COVID-19, namun ada juga mereka yang sudah pun fatigue ataupun sudah pun tidak peduli lagi tentang pandemik COVID-19. Maka disebabkan itu ada golongan yang mengingkari PKP ataupun mengingkari SOP. Jadi ini juga satu golongan yang berbeza, kerana ada satu golongan yang takut, ada satu golongan yang sudah tidak ada rasa apa-apa, sudah tidak rasa takut tentang ancaman COVID-19. Apa yang boleh dikongsikan doktor tentang pembahagian pada golongan ini? Bila saya dengar Ismail cakap ni, saya rasa saya pun tak tahu saya yang psikologis ke Ismail yang psikologis. Okey, ya. Kita berkongsi lah tu ya. Ya. Saya tak adalah marah ya Ismail ya. Saya rasa seronok sebab maknanya kebanyakan orang tahu yang gelisah ni adalah disebabkan oleh overthinking. Ya, gelisah ni overthinking. Tapi macam Ismail cakap tadi pun, kalau terlampau relax pun langsung tak kisah. Macam itulah yang kita cakap tadi. Apa yang kita fikirkan akan mempengaruhi apa yang kita rasa dan tindakan kita. Kalau kita overthinking, dia akan melibatkan rasa terlebih gelisah dan akhirnya mungkin kita sama ada akan marah-marah ataupun tak kisah juga pun boleh jadi. Ya, tapi kalau kita langsung tak thinking pun pasal COVID-19 ni, langsung tak hirau kita punya peningkatan kes, kita akan terlampau relax je lah, lantaklah apa nak jadi pun, nombor mungkin akan tetap naik. Apa yang penting adalah aku teruskan hidup aku. Jadi apa yang saya nak sampaikan dekat sini, kadang-kadang mereka yang over relax ni, itu mungkin sebenarnya adalah satu defense mechanism mereka, ya. Mereka menjadikan mereka dah menetapkan satu hari aku akan lihat TV ataupun social media selama lebih kurang 10 hingga 20 minit di waktu pagi dan 10 hingga 20 minit di waktu petang untuk tahu bagaimanakah keadaan di Malaysia ini, berapa nombor COVID-19 sekarang dekat Malaysia ini. Tapi apa-apa pun yang berlaku, aku akan teruskan patuh kepada SOP, patuh kepada arahan, ya, supaya aku boleh jaga diri aku dan aku boleh jaga orang lain juga. Ada yang mengambil dasar begitu. Mereka yang mengambil dasar tak tengok ataupun lantak lah, ini satu lagi kumpulan lah, ya. Untuk mereka-mereka seperti ini, apa yang kita boleh sarankan adalah melalui perbincangan secara face to face dengan orang-orang terdekat. Sebab kalau dia dah memang tak tengok dan dia dah memang tak kisah terhadap apa yang berlaku di Malaysia melalui social media, mungkin ahli keluarga yang terdekat boleh bercakap, boleh berbual, boleh kawan-kawan terdekat boleh ingatkan, sebab kita tahu orang-orang macam ni memang ada di dalam kelompok kita. Jadi kita jaga kita. Kalau kita tahu kawan kita macam tu, kita tahu anak kita macam tu, kalau kita tahu mak ayah kita macam tu, kita dekati mereka dengan rahmah lah. Ya, sebab kalau kita tak dekati golongan ini dengan rahmah, mereka akan terus-terusan defend diri mereka dengan lantak lah. Ini lagi satu ejen kerajaan yang tengah cuba membuatkan aku rasa risau contohnya. Baik. Sekarang ini kita ada dua kategori di sini. Satu ialah kategori apabila mereka berhadapan dengan situasi PKPD tetapi mereka berkurung bersama dengan ahli keluarga. Jadi apabila merasa gelisah itu, mereka ada support system di sebelah untuk memberikan rasa ketenangan kepada mereka. Tapi bagaimana pula dengan mereka yang duduk berkesorangan ini, doktor? Bagaimana sebenarnya cara diorang untuk menguruskan rasa gelisah ini agar kita tidak mahu gelisah itu akhirnya bertukar kepada depression, doktor? Memang bila saya dengar golongan-golongan yang berseorangan ni, ya, sebab kita tahu being lonely, tapi sebenarnya being lonely ni sendirian, kesepian, dia tak semestinya berseorangan secara fizikal. Kita boleh rasa sepi, kita rasa seorang walaupun di dalam kelompok yang ramai, ya. Tapi bagi mereka yang memang berseorangan secara fizikal, ya, jauh daripada support sistem keluarga, apa yang boleh dilakukan dekat situ secara proaktif adalah dengan
untuk menghubungi mereka yang tersayang, untuk kerap berkomunikasi, bukan sahaja daripada pihak mereka kalau mereka ni dah tak berapa proaktif atas dasar mereka dah sedih, ya, mereka murung ke apa ke, ahli keluarga terdekat, kawan-kawan mungkin boleh aturkan jadual untuk mengambil langkah tanggungjawab untuk call mereka. Tapi saya nak kongsikan juga, ya, Syafiqah, saya baru balik daripada satu conference, ya, baru-baru ni 7th Asian CBT Conference, di mana dalam ni dikongsikan evidence terbaru untuk menangani masalah gelisah, menangani masalah kemurungan pada zaman COVID-19 ni, ya. Dan saya ingin cite satu pakar kemurungan, iaitu Profesor Keith Dobson daripada Canada. Dia bagi tahu yang tidak semestinya telefon tele-befriending, iaitu telefon contoh telefon pakar ke, ya, contoh sekarang kita ada hotline kan, itu tidak semestinya salah satu cara yang berkesan untuk menangani kesepian, menangani masalah kegelisahan dan kemurungan. Yang lebih berkesan berdasarkan data yang dia ada, ya, kita tak boleh generalisekan pada satu dunia, ya. Berdasarkan data yang dia ada adalah kemampuan kita untuk self-care, kemampuan kita untuk beraktiviti berterusan untuk self-care. Contohnya, dia cite gardening, salah satu contoh. Gardening, mungkin kalau ada anak kucing terbiar kat luar yang kita boleh pelihara, itu salah satu self-care yang bagus juga, ya, sebab kita tahu kadang-kadang kalau kita telefon orang yang kita sayang, kita ada dalam fikiran kita tak samalah. Aku nak juga balik jumpa mak ayah saya pun dah lama, ya, tak balik jumpa mak ayah saya pun sedih, ya. Apatah lagi mereka yang keseorangan dan kesepian. Jadi mungkin kita bandingkan, tak sama aku telefon mak ayah aku dengan aku peluk diorang, cium diorang, jumpa diorang depan mata. Sebab kita ada pembandingan kat situ. Tapi kalau kita boleh buat satu hobi yang baru ataupun hobi yang berlainan, dan saya yakin masyarakat Malaysia ni kreatif. Kalau dulu kita ada dalgona coffee, sekarang saya tak ingat apa benda aktiviti kreatif yang kita ada. Mungkin gardening, tengok-tengoklah pokok kat luar tu ke, ataupun kalau ada binatang yang terbiar kat luar yang kita boleh adopt, ya, yang kita boleh jaga, pelihara, mungkin itu boleh membantu kita untuk keluar daripada kesepian yang berpenyakit. Doktor, ini juga kalau doktor kongsikan tadi antara aktiviti yang boleh dilakukan, bukan saja aktiviti berbentuk fizikal, tetapi banyak kita membincangkan tentang kesan negatif perkara-perkara dalam talian, tetapi platform dalam talian ini juga banyak memberi kesan positif, khususnya apabila kita bersendirian ataupun kita sedang gelisah dalam menghadapi PKPD, untuk kita sentiasa in touch ataupun connect dengan apa yang berada di luar ataupun dengan apa yang sedang berlaku. Jadi dalam perihal ini, bagaimana memanfaatkan perkara-perkara dalam talian itu untuk memberi satu perspektif yang berbeza terhadap cara kita berfikir dan juga cara kita menguruskan dan juga mengisi masa kita sendiri, Doktor? Okey, kita bersyukur kita ada teknologi, kan. Jadi kalau kita boleh salurkan tenaga kita terhadap penggunaan teknologi seperti apa-apa yang ada di dalam talian, seperti social media, ataupun samalah yang macam takat tadi, kan, kalau kita perlukan untuk bercakap dengan pakar di hotline, kita boleh teruskan juga. Walau bagaimanapun, sebagai ahli psikologi klinikal, saya tidak boleh untuk tidak berkongsi perkara ini. Apa-apa yang kita lakukan secara berlebih-lebihan ada ketidakmanfaatnya, ya, ada consequences yang negatif. Jadi kalau kita boleh gunakan talian berpada-pada seperti yang Ismail gunakan tadi, perkataan bersederhana, ya, ada masanya kita berseronok dengan social media, contohnya kita Instagram, YouTube, Facebook, tapi dalam masa yang sama kita perlukan untuk bergerak, ya. Tetapkan masa untuk kita menggunakan social media, menggunakan apa-apa yang ada di dalam talian. Kalau saya boleh kongsikanlah apa yang saya gunakan, ya, dan juga apa yang anak-anak saya mungkin gunakan dan keluarga saya gunakan. Kalau dulu masa zaman bukan PKP, bukan zaman COVID-19, saya tak banyak masa untuk tengok TV. Tapi zaman
zaman PKP ni kita tak banyak masa di atas jalan sebab saya work from home ya, tak banyak masa di atas jalan, jadi saya ada masa sikit lah yang terluang untuk saya guna dan boleh tengok pula cerita Korea, cerita Hindustan, cerita Turki, dan ini yang saya lihat membantu saya untuk gelak-gelak, mendatangkan keriangan dalam hidup saya. Jadi saya gunakan itu untuk, saya gunakan saya punya teknologi, saya gunakan internet untuk saya dapat tengok cerita-cerita yang dulu saya tak sempat nak tengok. Tapi dalam masa yang sama saya tahu kalau saya lama sangat scroll ni, yang pertama mungkin saya akan terlibat dalam compulsive buying. Asyik nak membeli aja ya. Baguslah untuk meningkatkan ekonomi, tapi kalau dah jadi terlampau dia pula akan memberi consequences yang negatif. Tapi saya tahu tak boleh lama sangat duduk terbaring macam tu tengok scroll. Saya tahu badan saya perlu digerakkan. Jadi bersederhana. Apa-apa yang kita nak buat melibatkan social media, bersederhana. Teruskan juga buat physical activity. Dan dalam masa yang sama juga, physical activity pun perlulah bersederhana. Jika tadi doktor mengatakan self-care itu tadi, ada juga mereka yang termasuk dalam golongan yang salah satu medium untuk mereka meluahkan rasa gelisah itu ialah dengan bercakap dengan orang sekeliling ataupun dengan keluarga. Tetapi persoalannya di sini ialah bagaimana dengan orang yang mendengar ini, etikanya, adabnya, dan juga bagaimana untuk mereka menjadi seorang yang baik, bukan lagi menambahkan lagi rasa gelisah kepada orang ini. Dan juga keduanya, saya ingin bertanya, di manakah borderline seseorang itu supaya dia tahu bahawa sebenarnya aku memerlukan bantuan profesional pula, doktor? Okey, Syafiqah, borderline mana kita nak tahu kenapa dia punya garisan tu kadang-kadang sangat nipis, nak tahu sama ada apa yang aku buat ni sihat ke sebenarnya dah tidak menyihatkan ya. Okey, yang pertama tadi Syafiqah ada tanya macam mana orang sekeliling ni janganlah menambah lagi garam di atas luka kan. Macam mana nak jadi macam tu ya. Okey, saya belajar selain kalau kita ni boleh mendengar dengan baik takkan jadi masalah lah. Kalau kita boleh berdiam diri tak akan jadi masalah. Tapi isunya tak semua daripada kita being trained untuk mendengar dengan baik. Sebab nak mendengar dengan baik ini sebenarnya kena training ya. Itu satu skill sebenarnya. Kita tidak dilahirkan di dalam dunia ini terus menjadi pendengar yang baik. Jadi kalau kita boleh belajar untuk mendengar dengan baik. Saya ingat lagi saya punya guru dulu dia cakap dengan saya, "Nom, awak ni banyak cakap. Nak jadi psikologis yang baik ni kita kena banyak mendengar. Okey Hanum, you balik rumah, bila husband you cakap 5 minit jangan buat apa-apa, dengar aje. 5 minit jangan buat apa-apa, dengar sahaja. Jangan jangan oh ya ke, dengar saja." Itu training ya. Itu salah satu bentuk training lah untuk orang-orang sekeliling, supaya kadang-kadang orang tu memang tak perlukan kita untuk respon, dia hanya perlukan kita untuk berada di situ dan mendengar. Dan training salah satunya adalah kalau 5 minit tu rasa lama ya, sebab kalau orang yang jenis yang banyak bercakap kan, dia ada banyak urge untuk respon ya. 5 minit tu lama, kurangkan jadi 2 minit, 3 minit dan akhirnya 5 minit. Teknik yang kedua adalah kita boleh tanya, kalau orang tu kawan kita lah ataupun orang tu kita mampu untuk tanya soalan ni, kita tanya kat dia, awak nak saya dengar sahaja ke, atau awak sebenarnya nak saya bantu awak dari sudut emosi ke, atau sebenarnya awak nak saya menyelesaikan masalah awak ni. Ya, 3 benda ni. Kalau kita boleh berterus terang dengan orang dan dia bagi jawapan, sebenarnya aku nak kau dengar je, janganlah buat lagi 2 ni ya. Sebab kalau kita buat lagi 2 ni, kawan kita tu akan rasa dia tak being validated. Dia akan rasa macam, aku tak perlukan pun kau punya nasihat, kenapa kau bagi, aku sebenarnya datang sini nak meluahkan je ya. Tapi kalau kawan tu kata atau orang tu kata, tolong saya perlukan nasihat, bagilah nasihat. Kalau orang tu kata, tolonglah saya perlukan pendapat macam mana nak solvekan masalah saya ni, bagilah problem solving strategies. Ya, itu 2 teknik yang saya boleh kongsikan. Dari segi Syafiqah cakap tadi, macam mana nak tahu kita perlukan bantuan profesional ke tidak? Berbalik daripada apa yang saya sebut awal-awal tadi kita perlukan bantuan profesional apabila kita dah mula tidak menjadi diri kita yang dulu.
Ya, kalau dulu kita mampu untuk tidur, sekarang kita sukarnya nak lelapkan mata. Tidur terkejut-kejut, terbangun-bangun dan kita bangun pagi tak fresh seperti dulu. Kalau dulu fungsi kita sebagai pekerja, kita boleh buat kerja dengan baik, tak mengamuk-ngamuk, tak reaktif. Tapi sekarang ni sikit nak sentap, sikit sensitif, ya. Jadi hilang dah fungsi kita sebagai pekerja yang produktif tu. Mungkin kita perlu untuk jumpa pakar, dapatkan bantuan pakar. Dan kita tahu pakar kita sekarang ni memang sangat overloaded. Boleh guna hotline dulu, ya, gunakan hotline dulu untuk meluahkan perasaan itu, kerana mereka-mereka yang ada di atas talian adalah mereka-mereka yang profesional sebenarnya, ya, mereka yang being trained, registered counsellors, clinical psychologists, ya. Kalau Mercy Malaysia dia ada clinical psychologist yang handle. Kalau talian kasih yang handle adalah professional counsellors, registered counsellors. Dan lagi satu, kalau kita tahu kita dah hilang fungsi sebagai ahli keluarga, sama ada sebagai isteri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai mak ayah, kita dah mula marah-marah. Dulu kita boleh lagi bertahan, sekarang dah tak boleh bertahan. Ini adalah simptom-simptom yang aku kena dapatkan bantuan profesional. Okey, apa-apa pun kita sentiasa membantu dan juga kita jaga kita untuk memastikan agar kita bersama dalam menepani pandemik COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi seikhlas hati untuk Dr. Jamilah Hanum kerana berkongsikan pandangan dan juga perkongsian pada pagi ini untuk kita membawakan tentang isu menangani gelisah sewaktu mendepani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Terima kasih, Doktor. Terima kasih Ismail dan juga Syafiqah. Sama-sama.